Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya kepada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Berita RCI tuan-tuan, Royal Commission of Inquiry, sebagaimana saya sebut beberapa hari lepas. Pada tahun 2018, ini cerita Batu Putih lah. Pada tahun 2018, Tun Mahathir masa itu tidak meneruskan. Okey, satu keputusan telah dibuat oleh Court of Justice, Criminal Court of Justice, International Court of Justice, ICJ. International Court of Justice, ICJ telah memutuskan bahawa Malaysia kehilangan Batu Putih. Pada 2018-2019, Mahathir sebagai Perdana Menteri, beliau tidak meneruskan usaha untuk pursue ataupun untuk nak tarik balik kenyataan itu. Maksudnya nak rayu keputusan tersebut. Okey. Kerana beliau mengatakan bahawa kesalahan Batu Putih ini terletak pada Kerajaan Negeri Johor. Arti kata lain, pada Sultan Johor lah. So, pada tahun ini bila Sultan Johor menjadi Perdana Menteri, menjadi Yang di-Pertuan Agong, maka Yang di-Pertuan Agong, apa orang kata, Sultan Johor telah menitahkan supaya RCI Batu Putih diteruskan. So, Peguam Mahathir memberi nasihat supaya Mahathir pulaukan RCI Batu Putih. Dr. M mungkin pulaukan RCI Batu Putih. Mahathir Mohamad mungkin memulaukan Suruhanjaya Diraja RCI untuk menggaji pengendalian perkara berkaitan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan jika ia terus diterajui oleh bekas Ketua Hakim Negara Muhammad Raus Sharif. Peguam Mahathir Rafiq Rashid berkata dia tidak pilihan kecuali menasihatkan Mahathir untuk tidak menyertai RCI atas alasan Mat Raus mempunyai konflik kepentingan dalam kes itu. Sesuatu RCI itu sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan kewibawaan dapatan RCI tersebut. Namun, pelantikan Tun Mat Raus Sharif sebagai pengurusi RCI telah mewujudkan satu bahaya bias yang sebenar yang akan mencemarkan keseluruhan prosiding RCI. Kerajaan kemarin mengumumkan pelantikan Raus sebagai pengurusi RCI. RCI ditubuhkan bagi mengkaji isu berkaitan keputusan kerajaan. Pada Mei 2018 menarik balik dua permohonan semakan di International Court of Justice terhadap keputusan pada Mei 2008. Mahathir adalah Perdana Menteri pada ketika itu. Sementara itu, dalam kenyataan petang ini, Rafiq mengingatkan bahawa terdapat isu di antara Mahathir dan Raus pada tahun 2017 dan 2018. Katanya, pada 2017 Mahathir memfailkan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Pertuan atas alasan umur 66 tahun dari 6 bulan ketika itu. Pada Mei 2018 pula, katanya Raus bertemu dengan Mahathir selaku Perdana Menteri untuk menyatakan hasratnya meletakkan jawatan Ketua Hakim Negara. Raus kemudian mengutus surat perletakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab-sebab yang disebutkan di atas nama keadilan bagi Mahathir, kami dengan rendah hati memohon agar Raja Malaysia menggantikan pengurusi RCI dengan orang yang tidak berkonflik dengan kepentingan itu, bagi maksud mencari kebenaran di sini. Sekiranya tidak, pihak kami tiada pilihan lain untuk agar kecuali menasihatkan Mahathir agar tidak menyertai RCI tersebut. Okey. Untuk makluman tuan-tuan juga tuan-puan juga, RCI tidak ada kuasa untuk sapina, tidak ada kuasa untuk menahan, tidak ada kuasa menjatuhkan hukum, tidak ada kuasa untuk apa-apa sekalipun.
RCI adalah satu badan yang diwujudkan untuk melihat dan mengkaji serta memberikan dapatan, the findings kepada pihak-pihak berwajib sahaja. Now, bila dipersoalkan tentang RAUS sebab ada kepentingan konflik dengan Mahathir, bagi saya beginilah. Sebab RAUS ni bukan the only one yang akan ada dalam RCI tersebut. Namun, bagi saya juga, kalau sekiranya nak memenuhi tuntutan tersebut, saya rasa tak apalah. Tukarlah pada orang lain. Tak ada isu pun. Cuma kalau sekiranya diteruskan sekalipun, sebab keputusan ataupun dapatan itu bukan terdapat pada RAUS seorang. Dan dia bukan orang yang menjatuhkan atau meletakkan hukum pun. Mereka di situ to gather evidence, untuk mengumpulkan bukti-bukti, untuk mengumpulkan dokumen, untuk mengumpulkan statement-statement yang ada. Itu sahaja tugas mereka. Mereka di situ bukan untuk menjatuhkan hukum dan mereka bukan di situ untuk sebagai hakim. Jadi saya rasa daripada segi konflik itu, kalau betul nak digunakan, alasan sahajalah. Alasan saja. Tetapi, kalaulah untuk nak mengelakkan alasan itu pun digunakan, tukar je lah. Tukar sajalah. Itu tak ada jadi masalah sebenarnya. Alright.